Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norin binti Haripin. Nombor bateri 23 DRM 18 F1041. Hari ini saya akan membuat pembentangan untuk laporan latihan industri di HomePro Summit USG. Okey, kita akan mulakan dengan pengenalan. Okey, ini adalah pengenalan untuk latihan industri. Latihan industri ni adalah satu praktikal yang wajib ke atas pelajar politeknik sebelum mereka dianugerahkan sijil tamat pembelajaran mereka. Okey, untuk latihan industri ni tempohnya ialah 20 minggu. Seterusnya latihan industri ni juga dapat mendidik pelajar untuk mengalami pengalaman berada di alam pekerjaan yang sebenar. Seterusnya dapat mengukuhkan keyakinan diri seseorang pelajar, dan pelajar itu mendapat satu pengalaman di mana mereka dapat lebih mendalami tentang bidang yang mereka ikuti sepanjang pembelajaran mereka. Okey, saya menjalani latihan praktikal di salah sebuah syarikat terkemuka iaitu Home Product Center Malaysia Sdn Bhd, dan saya telah ditempatkan di HomePro Summit USG yang terletak di Subang Jaya. Okey, untuk latar belakang organisasi, HomePro telah dibuka pada tahun 1995 di Thailand, dan kemudian mereka telah meluaskan perniagaan mereka di Asia Tenggara dan mereka bermula di Malaysia. Pada tahun 2015, HomePro telah membuka cawangan pertamanya di IOI City Mall Putrajaya. HomePro ni merupakan salah satu perniagaan peruncitan yang menjual peralatan rumah dan juga melakukan pembaikan rumah. Okey, kemudian HomePro ni telah menawarkan barangan seperti softline dan juga hardline. Okey, untuk softline adalah barang-barang seperti langsir, bedding tu seperti katil dan sebagainya. Kemudian rak, lighting lampu. Okey, kemudian untuk hardline pula, hardline ni lebih kepada barangan yang berat lah, barang yang besar seperti barangan hardware, kemudian cat, okay, kemudian barangan-barangan elektrik dan juga barangan di dapur untuk kitchen. Okey, yang seterusnya ialah HomePro mempunyai satu slogan di mana slogan itu ialah One Shop for All Home ataupun satu pusat untuk semua kediaman. Okey, maksudnya ialah bila kita berbelanja di HomePro, okey, HomePro menawarkan pelbagai jenis peralatan rumah yang kita boleh dapatinya di satu kedai HomePro saja di bawah satu bangunan yang sama. Okey, contoh kita nak beli sinki. Okey, pada masa yang sama kita nak beli langsir. Okey, kita boleh dapatkan kedua-dua barang ini di dalam satu kedai HomePro saja. Itu adalah satu slogan yang HomePro ada sekarang ni. Okey, kemudian HomePro juga mengamalkan konsep will it, improve it dan juga live it. Okey, will it ni maksudnya kita nak bina sesuatu di rumah. Contohnya customer minta kita bina satu kabinet dapur dekat rumah. Okey, kemudian bila kita dah bina tu, kita improve it. Macam mana kita nak improve it? Improve it tu maksudnya kita dapat meletakkan segala peralatan. Kita dapat improvekan lagi kabinet dapur tu. Takkan kabinet dapur tu sekadar kabinet sahaja, tetapi kita dapat improvekan dengan letak pelbagai jenis alatan untuk kita letakkan di atas kabinet dapur tu. Seperti kita boleh letak air fryer, kita boleh letak segala pinggan mangkuk, kita boleh letak sudu, senduk dan sebagainya untuk mencantikkan lagi kita punya kabinet dapur tu. Kemudian ialah live it. Okey, live it tu macam mana kita hidup dengan keadaan tu. Kita dah ada kabinet baru, so kita dapat gunakannya, kita dapat hidup dengan kabinet yang baru tu. Okey, macam tu. Kemudian HomePro sekarang ni setakat ini telah ada 7 buah cawangan di Malaysia. Yang pertama ialah IOI City Mall Putrajaya. Kemudian kita ada HomePro Summit USG. Kita ada HomePro di Melaka. Selain itu kita ada HomePro di
Johor Bahru, kita ada HomePro di Penang, kita ada HomePro di Mutiara Damansara. Okey, Mutiara Damansara ni adalah cawangan HomePro yang ketujuh. Okey, seterusnya ialah laporan teknikal. Okey, laporan teknikal ni adalah segala pekerjaan, segala aktiviti yang telah saya lakukan sepanjang menjalani latihan praktikal. Okey, yang pertama ialah saya telah membuat proses penerimaan barang. Okey, proses penerimaan barang ni sebenarnya bila vendor pengeluar hantar barang ke HomePro, kemudian dia akan melalui proses good receiving. Jadi staff untuk good receiving, dia akan menerima barang tu dan check berapa kuantiti sama tak dengan slip good receive. Okay, kemudian akan simpan di bag stock. Bag stock ni adalah tempat penyimpanan stok lah. Kemudian staff akan ambil barang di bag stock tu, kemudian bawa ke tempat yang kita nak susun barang tu. Okay. Kemudian staff ataupun saya sendiri, saya akan check barang, check kuantiti barang pada good receive, dan juga saya akan check barang secara fizikal lah. Kita akan kira kuantiti barang dengan yang ada di good receive, berapa kuantiti barang, penerangan barang dan juga artikel. Artikel ni merupakan satu nombor yang melabelkan satu barang tu. Okey, kemudian kita akan melalui proses checking lah. Proses checking ni kita akan check sama ada slip good receive dan juga barang fizikal adalah sama. Kalau tak sama, kita akan tandakan kat situ mengikut kuantiti yang dah sampai sahaja. Okey, yang ketiga ialah proses penyusunan barang. Okey, setelah kita menerima barang dan kita juga melalui proses checking barang, kita akan melalui proses penyusunan barang. Okey, proses penyusunan barang ni adalah bila kita dah tahu dekat mana lokasinya barang tu di gondola, kemudian kita akan susun barang tu dengan susunan yang kemas dan kita letakkan di atas gondola. Okey, kemudian kita akan kemudian saya akan mencetak dan meletakkan tanda harga. Okey, mencetak tanda harga ni kita ada beberapa cara yang kita akan gunakan di dalam sistem yang dinamakan sales system. Okey, di situ kita akan melalui proses bagaimana cara untuk mencetak tanda harga. Okey, kemudian bila kita dah cetak tanda harga, kita akan labelkan pada setiap barang yang tiada tanda harga. Okey, kemudian yang kelima ialah proses stock take. Okey, selama ini saya telah bekerja di HomePro Summit dan kemudian saya telah ditempatkan di HomePro Melaka untuk menolong tim lain untuk buat stock take di Melaka. Okey, stock take di Melaka ni, maksud stock take tu adalah kita mengira barang di kedai secara fizikal untuk memastikan barang di dalam kedai itu mempunyai kuantiti yang sama dengan di dalam sistem. Okey, seterusnya saya akan mengimbas barang tu ataupun scan barang menggunakan handheld terminal iaitu HHT. Okey, barang-barang di HomePro kita akan imbas bermula di tempat jualan di mana customer mengambil barang tu di tempat jualan, kemudian kita akan pergi ke top stock. Top stock tu adalah tempat penyimpanan barang di atas tempat jualan. Maksudnya dekat atas tu ada satu tempat penyimpanan barang sehingga ke atas. Okey, kemudian kita akan pergi ke bag stock. Bag stock ni adalah tempat penyimpanan barang yang besar-besar lah, macam sofa, peti sejuk, mesin basuh dan sebagainya. Okey, kemudian untuk proses stock tag, ada beberapa stiker yang kita perlu tampal pada gondola dan sebagainya. Okey, antara stiker ialah stiker done test scan. Okey, done test scan ni bermaksud apabila kita telah selesai mengimbas barang di satu lokasi di rak gondola ni, kita akan tampal done test scan. Bagi setiap gondola yang ada di HomePro mempunyai setiap lokasi dan kita kena ikut lokasi yang sama bagi barang yang kita letakkan pada satu lokasi tu.
Okey, yang kedua ialah kod I dan juga kod N. Okey, kod I ialah satu barang yang bermaksud inaktif. Inaktif adalah barang yang tiada dalam sistem ataupun mungkin barang tu telah discontinue oleh pengeluar. Kemudian kod I bermaksud jika satu gondola tu ataupun satu top stock di mana kita simpan barang di atas barangan jualan, dan barang di atas tu dan gondola di atas tu tiada barang. Jadi kita akan labelkan gondola ataupun lokasi tu dengan stiker N. N bermaksud empty, iaitu tiada barang. Kemudian ialah done pre-contact. Pre-contact ni adalah salah satu kertas yang bila kita dah siap imbas satu lokasi dan juga barang di lokasi tersebut, kita akan print pre-contact. Di dalam pre-contact ni ada artikel barang, penerangan barang, kod bar untuk barang tersebut dan juga kuantiti. Okey, pre-contact ni kita akan tampal bagi barangan seperti, bagi lokasi seperti di top stock ataupun back stock. Okey, kemudian ialah count at location. Count at location ni dia ada arah ke kiri dan juga ke kanan. Count at location ni maksudnya setiap gondola mempunyai lokasi-lokasi tertentu. Jadi kadang-kala ada barangan yang kita letakkan tengah-tengah di antara lokasi kiri dan juga kanan. Jadi untuk memastikan kita tidak tersalah imbas barang mengikut lokasi yang sepatutnya, kita akan tampal count at location. Sama ada barang ini berada di lokasi sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Okey, kemudian ialah request barcode. Okey, setiap barangan HomePro mempunyai setiap barcode yang tersendiri. Jadi, jika barang tu tiada barcode untuk kita imbas, kita akan request barcode dan kita akan hantar kepada pihak ICC untuk mereka mencetak barcode yang baru dan kita akan tampalkan pada barang itu. Kemudian ialah do not count. Do not count ialah barang yang kita tak perlu kira, kerana setiap barangan yang kita akan imbas tu kita akan kira satu persatu. Kita akan imbas menggunakan scanner dan pada akhir hari stock take kita akan imbas menggunakan handheld terminal HHT. Jadi untuk do not count ni adalah barangan consignment. Okey, untuk barangan consignment ni bermaksud barangan yang pengeluar berikan kepada kita untuk kita jual terus barang itu, dan untung adalah diberikan kepada pihak consignor iaitu pihak pengeluar. Jadi barangan consignment ni kita akan labelkan sebagai do not count, iaitu tidak perlu dikira ataupun diimbas. Okey, proses yang seterusnya ialah proses packing list. Okey, seterusnya saya telah ditempatkan di distribution center HomePro yang terletak di Puchong, Selangor. Okey, kemudian saya telah menjadi seorang picker, iaitu saya akan mengambil barang mengikut list yang telah diberikan, dan barang-barang itu akan dihantar di cawangan HomePro. Okey, yang pertama saya akan mengambil barangan mengikut list cawangan HomePro. Di dalam list tu terdapat nombor artikel, penerangan barang, berapa kuantiti yang perlu saya ambil. Okey, apabila saya melakukan pekerjaan sebagai picker ni, saya memerlukan handheld terminal juga, di mana saya akan withdraw barang. Withdraw maksudnya saya akan keluarkan barang daripada satu gondola tu dan kemudian saya akan susun di atas pallet. Okey, bagi satu list tu akan ada nama HomePro. Contohnya HomePro Johor Bahru. Kemudian saya akan ambil segala barangan mengikut kuantiti yang telah ditetapkan di dalam list itu dan saya akan susun satu persatu di atas pallet. Kemudian saya akan berikan kertas untuk picking tu kepada seorang packer, di mana packer ini akan cek semula barangan yang telah saya ambil daripada gondola, kemudian mereka akan packing barang itu untuk dihantar kepada cawangan HomePro itu.
Okey, yang ketujuh ialah proses penyusunan barang mengikut kategori. Okey, barangan terutamanya bila di distribution center, saya akan mengambil barang menjadi seorang picker di PGH room dan juga cleaning room. Jadi seterusnya saya akan melakukan proses penyimpanan atau penyusunan barang mengikut kategori yang telah ditetapkan. Okay, saya akan diberikan satu list di mana satu list tu saya kena susun semua barangan bathroom, iaitu barangan bilik air seperti pipe air, shower arm dan sebagainya. Saya akan susun barang tu mengikut gondola yang telah ditetapkan. Jadi sebelum saya buat cycle count, saya akan pastikan barang-barang itu berada di tempat yang betul supaya tidak berlaku tinggihan barang ataupun barang yang sama, barang yang mempunyai artikel yang sama tapi terletak pada lokasi yang berbeza. Hal ini berlaku kerana bila inbound ataupun orang-orang yang akan memasukkan barang dalam bilik PGH dan juga cleaning room ni, bila mereka meletakkan barang, mereka akan meletakkan barang jika ada tempat kosong di atas gondola. Jadi mereka akan terus letak tanpa mengikut kategori yang telah ditetapkan. Jadi saya akan susun semula barangan di dalam bilik tersebut mengikut kategori yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya kita akan melalui proses cycle count. Okey, proses cycle count ni adalah di mana kita akan mengira semula barangan di dalam PGH room dan juga cleaning room untuk memastikan barangan di satu lokasi itu adalah sama seperti di dalam sistem. Jadi bila tim inbound, mereka akan input barang di satu lokasi. Kemudian saya akan susun semula barang-barang yang telah mereka letakkan mengikut kategori yang sepatutnya. Kemudian saya diminta dan saya akan diberikan satu kertas di mana kertas itu merupakan satu list yang menunjukkan barang-barang itu berada dalam lokasi yang ditetapkan di dalam sistem. Jadi saya akan memeriksa semula sama ada barang yang di dalam list adalah sama seperti barang fizikalnya. Jadi saya akan memeriksa semula barang itu. Kemudian setiap barangan ini diharuskan mempunyai barcode. Kerana jika barang itu tiada barcode, jadi ia menimbulkan masalah kepada picker. Picker akan mengimbas barcode itu untuk dikeluarkan barang itu daripada gondola. Jadi ini sangat penting untuk diletakkan pada barang. Okey, yang terakhir ialah saya telah ditempatkan di online department dan saya telah diberi tanggungjawab untuk menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan di platform Shopee, Lazada dan Facebook HomePro, di mana segala pertanyaan dan segala pembelian yang telah dibuat oleh pelanggan di atas talian, dan sekiranya mereka ada persoalan mengenai barang yang telah mereka beli ataupun mereka ingin bertanya tentang barang dan sebagainya, mereka akan bertanya di platform tersebut dan saya bertanggungjawab untuk menjawab segala persoalan mereka. Okey, untuk kesimpulan, sepanjang saya menjalani latihan praktikal di Home Product Center Malaysia Sdn Bhd, saya telah merasai pengalaman pekerjaan yang sebenar. Selain itu, saya juga mempunyai keyakinan yang tinggi dan saya dapat berkomunikasi dengan baik bersama pelanggan, dan seterusnya saya juga dapat mempelajari fungsi dan cara penggunaan bagi satu produk yang telah dijual di HomePro. Okey, yang terakhir sekali ialah komen dan cadangan. Okey, sepanjang saya menjalani latihan praktikal di Home Product Center Malaysia Sdn Bhd ini,
Bagi saya, mereka kekurangan pekerja di setiap departmen. Jadi untuk cadangannya, mereka boleh menambah bilangan pekerja, sama ada pekerja tetap ataupun pekerja separuh masa, dan juga mereka boleh menambah bilangan pelajar praktikal di HomePro. Kemudian pelajar praktikal yang menjadi latihan di HomePro juga hanya berada di satu departmen sepanjang praktikal. Jadi untuk cadangannya, mereka boleh mempelbagaikan lagi pengalaman pelajar dan membawa pelajar itu merasai sendiri pengalaman yang baik sepanjang mereka berada di HomePro ini. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.